Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Sambung. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Adapun tembakau, masih lagi dalam tajuk syarat sah barang yang kedua, iaitu mesti barang yang ada manfaat di sisi syarak. Jadi kita nak detailkan manfaat di sisi syarak. Mesti benda itu syarak kelaskan ada manfaat. Baik, sambung. Yang tadi ini tambahan, tambahan daripada yang tadi. Yang tadi dia senarai perkara yang tidak sah dijual beli kerana tidak ada manfaat, seperti binatang yang melata di bumi, dan juga binatang buas. Dua contoh, iaitu binatang yang melata di bumi dan binatang buas. Dua ni, spesies ini tidak ada manfaat di sisi syarak. Ada nanti dia akan detailkan lagi contoh binatang buas. Binatang yang melata di bumi, satu. Yang kedua binatang buas. Di bawah tu dia akan detailkan lagi contoh-contoh binatang buas yang tidak sah dijual beli dan binatang buas yang sah dijual beli. Kalau binatang buas yang ada manfaat di sisi syarak, maka sah dijual beli. Di bawah tu dia akan bagi contoh lagi jenis binatang buas yang ada manfaat di sisi syarak yang boleh diakad jual beli. Ingat, sekiranya tidak boleh diakad jual beli, kita ingat balik, maka kita kena guna akad yang kedua, iaitu naqlul yad, iaitu hebah, dengan makna naqlul yad. Sebab tu kita kena tahu jenis-jenis barang yang ada manfaat ataupun tidak. Jenis barang yang suci ataupun tidak. Yang kedua, jenis barang yang ada manfaat ataupun tidak. Kenapa? Kerana kalau benda tu ada manfaat, boleh kita akad jual beli. Kalau benda tu suci, boleh diakad jual beli. Tapi kalau benda tu najis, tak boleh akad jual beli. Kita kena akad naqlul yad. Hebah dengan makna naqlul yad. Yang kedua, kalau benda tu tidak ada manfaat di sisi syarak, juga tidak boleh diakad jual beli. Transaksi kita itu, bayaran kita itu tak boleh akad jual beli. Kita kena bayar di atas dasar naqlul yad, sekiranya benda tidak ada manfaat. Baik, sebelum nak senarai contoh benda tidak ada manfaat, benda yang ada manfaat ataupun binatang yang ada manfaat yang boleh dijual beli, tambahannya adapun tembakau. Ni ingat, tembakau ni di sini dia umum, bukan tembakau yang ada hari ni, iaitu daun tembakau asal. Orang dulu ni dia tanam pokok tembakau di belakang rumah dia, dia ada kebun tembakau. Kemudian kebun tembakau itu dia tanam, dia petik daun tembakau, dia keringkan. Dia keringkan, barulah dia guna untuk, orang panggil apa, untuk khasiat dia. Daun tembakau orang dulu ni, dia tanam pokok tembakau di belakang rumah dia, kemudian dia petik, lepas dia petik dia keringkan. Selepas tu barulah dia guna. Dia guna untuk apa? Dia guna untuk rendam dalam air, kemudian minum air tembakau untuk khasiat. Hampa ni bukan minum air tembakau, pergi ambil hisap oksigen, ada dalam tembakau. Baik, ini bukan tembakau hari ni, tembakau daun tembakau asal yang tidak dicampur dengan bahan berbahaya. Hari ni dicampur dengan bahan berbahaya, dicampur dengan bahan kimia, dicampur dengan bahan kimika, dicampur dengan nikotin, dan banyak lagi bahan-bahan yang dicampur, yang boleh membahayakan diri kita, boleh membahayakan kesihatan kita, boleh menjejaskan sistem paru-paru kita, boleh menjejaskan sistem pernafasan kita, boleh menjejaskan paru-paru kita. Baik. Adapun daun tembakau yang asal sah juga dijual beli. Yang asal tu sah dijual beli untuk mereka yang menghisap rokok. Sebab ia tembakau itu termasuk dalam kumpulan barang yang diharuskan. Daun tembakau asal tu. Ingat, dia bukan yang ada hari ni, tidak. Ni asal. Cerita dia tak campur dengan apa pun. Harus. Tiada dalil mengatakan haramnya. Dia panggil haram tu haram aridi. Bukan haram semata-mata daun tu. Daun tu harus asalnya. Kerana daun tu dia tidak, orang panggil apa? Dia tidak najis,
dan dia bukan termasuk perkara yang yakin boleh memudaratkan. Apabila masuk bahan-bahan terkini ini, masa ada narkotinnya, ada bahan-bahan yang berbahaya kimianya, itu akan memudaratkan. Barulah bertukar daripada hukum harus. Kalau yakin mudarat, maka bertukar jadi haram hisab. Asalnya harus. Baik. Habis, kita sambung balik. Dia iklan saja. Sambung balik sambungan binatang yang ada manfaat, binatang buas yang ada manfaat, yang sah di akad jual beli. Pertamanya, ingat balik yang tidak ada manfaat ini, pertama ialah spesies binatang yang melata di bumi, dan yang kedua, binatang tidak ada manfaat. Kita nak detail apa? Kita nak detail ada binatang yang buas, yang manfaat. Dia binatang buas. Secara umumnya, binatang spesies binatang buas, tidak spesies binatang melata di bumi tak sah. Yang kedua, spesies binatang buas tak sah. Tetapi perincian ada juga binatang buah yang sah. Apa dia? Iaitu binatang buah yang ada manfaat. Nanti kita nak tahu ni. Baik. Kalaulah binatang umum, tidak binatang buah, binatang umum je. Kalau tidak ada manfaat juga tidak dibenarkan untuk jual beli. Walaupun manfaat kita, di sisi kita hobi, belaan, hobi bela. Hobi bela hamster, hobi bela apa orang panggil lagi? Ular. Hobi bela ular, hobi bela kucing hutan orang bela, musan pun orang bela. Hari ni semua nak bela. Sebab apa? Sebab binatang takut nak duduk sekali. Orang dulu tak perlu bela. Belakang rumah dia je. Ular duduk belakang rumah dia, tak perlu bela pun. Biawak duduk belakang rumah dia je, tak perlu bela pun. Hari ni dah pupuh habis. Binatang pun takut nak duduk dengan dia. Jadi menyebabkan dia terpaksa kena cari, kena beli. Itu tak sah semua tu. Baik, tengok yang sah. Tiada sah dijual beli binatang buas. Dia cerita tak sah dulu, kemudian dia cerita yang sah pula. Yang tak sah apa? Binatang buas. Mana dia? Seperti singa, harimau, singa, harimau dan sebagainya. Gajah. Apa lagi? Banyak lagi. Binatang buas yang tidak sah. Kecuali yang sah. Melainkan yang sah binatang yang ada kegunaan ataupun manfaat di sisi syarak. Kalau ada manfaat di sisi syarak, boleh. Mana contoh dia? Seperti harimau bintang untuk perburuan. Kalau kita beli harimau bintang yang ada kemahiran, yang pandai, yang terlatih, sah kita beli. Harimau bintang ni citah yang terlatih, yang ada kemahiran memburu, maka boleh dijual. Sah kita beli. Kenapa? Kerana ada manfaat. Untuk apa? Untuk perburuan. Kita nak berburu apa saja, tak kisah. Kita berburu guna apa? Bukan guna anjing. Bukan anjing pemburuan. Tapi kita guna, orang panggil apa? Harimau perburuan. Dia dah terlatih. Maknanya kalau kita tak suruh dia pergi, dia tak akan pergi. Itu terlatih tu. Bukan dia tangkap sendiri. Bukan, yang tu tak terlatih. Takak-takak tiba-tiba buat balik burung, mati dah. Buat balik burung duduk di mulut dia, dah jadi bangkai, mati. Itu tidak dinamakan binatang terlatih. Tidak. Dia terlatih ni, dia ada kemahiran ini, selagi kita tak suruh, dia tak akan keluar. Dia tak akan pergi. Apabila kita bawa dia ke hutan ataupun di rumah kita, contoh belakang rumah kita ada binatang, ada burung. Kita nak suruh dia tangkap burung, kita isyarat, itu kata terlatih. Sama ada isyarat itu kita dengan tangan kita ataupun kita tepuk dia. Tepuk belakang dia, kita suruh dia kejar, baru dia buru. Kalau tak suruh, dia tak akan buru. Itu dia panggil terlatih. Sah kalau sekiranya binatang itu terlatih. Itu harimau bintang lah, lion ataupun citah lah, boleh. Seperti, lagi contoh lain, harimau bintang yang terlatih, boleh. Seperti contoh kedua, gajah. Sah juga dijual beli gajah untuk kenderaan, untuk naik, ataupun untuk tarik, panggil apa, kayu.
Untuk membajak boleh. Untuk tarik kayu, balak pun boleh. Untuk naik kenderaan boleh. Salah satu binatang yang boleh dijadikan kenderaan orang zaman dahulu iaitu gajah, selain daripada kuda, selain daripada kerbau. Gajah antara binatang yang boleh dijadikan tunggangan ataupun kenderaan orang dulu. Dia tak ada kenderaan, tak ada teknologi canggih macam hari ni. Macam kereta tak ada. Orang dulu binatang saja sebagai tunggangan dia, sebagai kenderaan orang zaman dahulu. Baik, kalau gajah boleh. Seperti lagi contoh yang ketiga, binatang yang boleh dijual beli seperti beruk. Beruk ataupun kera, beruk ataupun kera untuk memetik buah-buahan. Memetik buah-buahan. Bukan betik kelapa saja, familiarnya kelapa. Tapi umum, asalkan dia ada kemahiran untuk memetik buah. Hari ni macam-macam dia boleh diajar. Kera, beruk, spesies boleh diajar untuk memetik. Kita boleh ajar dia petik kelapa, kita boleh ajar dia petik buah rambutan, kita boleh ajar dia petik buah petai. Kita kena latih. Kena latih dia dulu. Bukan beli tu terus suruh dia, memang dia tak pandai. Itu tak sah. Kena pandai dulu. Kena latih dulu dia. Ada orang tangkap beruk di hutan. Apabila dia tangkap buruk di hutan, dia bela. Bela dia buat apa? Dia latih. Dia latih. Memang dia ada kemahiran melatih beruk. Orang panggil cikgu kero. Cikgu beruk lah. Orang panggil cikgu beruk. Di Kelantan dia ada akademik beruk. Akademik beruk, akademik kera. Di Bacok, Kelantan. Ada akademik sana. Guru-guru yang mengajar. Akademik beruk, akademik kera ni di sana. Guru lah mengajar. Dia ada modul dia. Setiap guru tu dia create modul. Dia modul dan ada dipanggil semester. Dia semester juga. Jadi 6 bulan dia dah pandai beberapa teknik-teknik. Tambah lagi 6 bulan untuk mahirkan dia betul-betul. Jadi setahun lebih lah. Biasanya setahun lebih tu keluar akademik tu memang pakar lah. Beruk yang spesialis. Pantan suruh naik pokok terus naik. Bukan naik singguk je. Itu tak jadi. Naik duduk gegar pokok. Bukan. Naik ke petik buah. Kita suruh petik buah muda, dia akan petik buah muda. Kita suruh petik buah tua, buah tua. Kita ikut suruh, tu dia panggil terlatih. Jadi apabila dia tangkap beruk dia hutan, dia latih sehingga beruk dia dah ada skill, sah jual. Tu ada orang buat macam tu. Di kampung-kampung, meniaga beruk dia. Meniaga beruk ni boleh sekiranya kera yang dia latih, yang dia tangkap di hutan, dia latih, ada kemahiran, kemudian dia jual. Yang tak sahnya dijual beruk ataupun kera yang dia tangkap di hutan yang tak reti apa pun terus dia jual, itu tidak sah. Kalau bagi percuma, heboh percuma tu tak apalah. Dia heboh bukan jual. Ni beruk ni bagi Kak Amal seekor. Beruk tangkap belakang aspal, belakang pondok. Banyak belakang pondok tu beruk datang, sekali dia datang 30 ekor. Datang cari makanan. Maka tangkap seekor, bagi heboh. Bawa balik seekor seorang bela di rumah. Daripada dia duduk kacau di pondok belakang tu, bawa balik, pupuhlah buruk. Sebab sekali coti, seekor bawa balik. Coti kali kedua pula, seekor bawa balik. 6 orang 6 ekor. Buruk ada 20 ekor lebih je. Mana? Kita heboh. Okey. Yang tak dibenarkan ialah jual beli. Kerana jual beli dia lebih rigid syarat dia berbanding heboh. Heboh ni pemberian tanpa iman balas. Nak beri saja ni, beri je. Tu orang Melayu panggil kata, saya nak beri ni. Beri tu maknanya saya nak heboh. Dalam bahasa detailnya, heboh ni pemberian percuma tanpa imban balas. Itu dipanggil heboh. Ini jual beli. Dia jual beli lebih ketat, lebih rigid peraturan yang telah diperuntukkan oleh syarak. Baik, habis. Beruk untuk memetik buah-buahan. Lagi contoh keempat, seperti lebah. Ada orang jual beli lebah dah gini. Kan orang ternak lebah tu, lebah kelulu kan. Lebah kelulu. Ada lebah kelulu orang jual beli, lebah kelulu. Bukan madu. Madu tak menjadi isu lah, jual beli madu. Tapi kita nak jual beli lebah sekali. Nak buat balik saram di rumah kita. Balik pasang di belakang rumah kita tu, dia boleh bela lebah. Tu biasanya lebah kelulu lah. Bukan lebah yang atas ni. Atas ni payah nak bela dia. Lebah kelulu. Tapi kalau lebah biasa ni pun kalau kita boleh buat, okey lah.
Okey, beli lebah tu untuk apa? Untuk madunya. Untuk madu. Ni umumlah. Sah beli lebah untuk manfaat madu. Tapi dia ada syarat dia. Akan datang dia akan sebut syarat detailnya. Syarat dia, sah jual beli sarang lebah ni, mesti detailnya dia kena ada permaisuri dalam tu. Kalau kita buat balik, sarang lebah ada, anak lebah ada. Tetapi dia punya permaisuri dia ataupun raja dia tak ada. Time raja dia keluar, kita ambil sarang tu buat balik. Tak sah. Kenapa? Kenapa ada detail dia akan cerita. Kerana dia orang panggil lebah lain ini, dia tidak akan tunggu saram dia tu. Kalaulah permaisuri dengan raja dia tak ada. Dia kerana lebah ni dia sangat unik dan sistematik, dia punya pengurusan dia. Dia berada di bawah orang panggil apa? Sistem pengurusan raja dia dan juga permaisuri dia. Bala tentera dia tu pun dia ada unit-unit yang tertentu. Kita akan belajar akan datang. Lebah ni, ada lebah yang unit dia untuk pemantau. Pemantau. Dia bukan untuk ambil lagi. Dia just pemantau. Ni. Tu sistem pengurusan lebah sangat unik. Kita boleh belajar daripada tim lebah. Dia hanya untuk pemantau, radiasi dia tak lebih daripada 20 km daripada jarak yang dia nak buat tu. Ni contohlah, tak ingat, nanti kita tengok balik. Radiasi dia berapa kilometer, anggaran, ulama kaji. Dia tak akan keluar lebih daripada radiasi dia. Dengan tempat saran dia nak buat. Dia ambil bunga, saran dia buat. Ini kata pengurusan, boleh belajar daripada pengurusan lebah. Allah Ta'ala ajar manusia. Ada satu unit ni, dia pergi pantau apa? Pantau bunga dan benda yang boleh diambil untuk buat madu. Dia pantau je. Apabila ada pokok-pokok ataupun bunga-bunga ataupun benda lain, manisan yang boleh diambil untuk jadikan madu, baru dia buat balik beritahu kepada king dia. Maka unit yang kedua pula baru pergi. Pergi apa? Barulah pergi ambil madu. Tu kata dia ada unit pemantau, dia ada unit yang ambil madu. Yang ambil apa? Yang ambil bunga tu, yang duduk di bunga, bawa buat balik ke sarang. Di saran pula dia ada permaisuri dia yang menunggu. Dan dia ada king ataupun dia panggil raja. Itu kita detailnya akan datang. Ini umum dulu. Baik, 4. Yang contoh yang kelima, contoh binatang yang sah dijual beli. Yang kelima apa? Seperti burung merak untuk hiburan pada warnanya. Burung merak ni sah, manfaat dia untuk dilihat kecantikan pada bulunya. Tu burung merak. Lagi qala al-musannif rahimahullahu taala, seperti ini yang ketujuh contoh. Benda yang sah dijual beli, seperti kucing. Bertemu dah. Kucing jinak untuk, bukan kucing hutang. Kucing hutang tak sah jual beli. Dia panggil kucing hutang, kucing baladi. Seperti kucing jinak untuk menangkap tikus. Kalaulah dia ada kemahiran, boleh digunakan untuk tangkap tikus ataupun tangkap benda lain, tangkap tikus ke tangkap benda-benda lain, sah. Tapi kalau beli kucing untuk hobi bela sahaja, maka tidak sah diakad jual beli. Tapi kalau nak bela juga, tak perlu akad jual beli. Kena akad lain. Akad naqlul yadi. Mazhab lain boleh. Mazhab lain ni dia termasuk sah dijual kucing kerana termasuk binatang jinak yang berada di rumah kita. Tu panggil. Tapi mazhab kita walaupun dia jinak berada di rumah kita, dia nak kena ada manfaat. Manfaat tu bukan manfaat untuk tengok. Ada orang dia guna otak dia. Dia kata, kan kita suka tengok binatang kucing ni, dia sunnah. Dia main sunnah je belakang tu. Tu tak faham tu. Mengajinya tak mau, tapi pandai bercakap. Bahaya. Dia kata binatang kucing ni binatang yang Nabi suka. Tu dia panggil sunnah tu dia kata. Yang Nabi suka, selalu berdampingan dengan kita. Termasuk binatang jinak yang selalu berdampingan dengan kita. Binatang yang Nabi pula suka. Boh pula. Maka sah dijual beli.
Itu bukan mazhab kita, mazhab lain. Maka kalau kita nak guna mazhab, nak akad jual beli mengikut pendapat tu, dia tak tahu tu pendapat mana, dia tak tahu pun. Dia kata sah, dia tahu sah je. Itu pendapat mazhab lain. Kalau nak ikut juga, kena taklid tu protokol dia. Protokol perpindahan ke mazhab lain, pertamanya mesti niat taklid dulu. Sebab itu bukan mazhab kita. Kalau nak ikut mazhab kita, tak perlu niat. Tak ada masalah apa pun. Jadi kena niat. Aku ni taklid mazhab Hanafi. Barulah akad jual beli kucing. Dan nak akad jual beli juga. Kita katalah mazhab Syafi'i tak boleh akad jual beli. Akad lain lah. Tak puas hati nak akad lain. Akad hebah sama je. Saya bayar ni berapa ribu kucing ni, kucing Farsi ni, 3,000 sekor kucing. Dah lah maintenance dia beribu-ribu juga. Kucing maintenance tinggi tu. Kalah beli kereta, kalah maintenance kereta. Injek dia masuk hospital kucing. Kalau dia demam, pergi ambil ubat, ceret-beret lagi dah cap. Kucing ceret-beret nak kena ubat, mahal maintenance dia, tinggi. Beli tu pun dah mahal dah, maintenance dia pun mahal. Tapi oleh kerana kita hobi, sanggup beli. Beli tak boleh. Lepas tu mazhab Syafi'i kena hebah bimakna naqluliyat. Tu orang hari ni tak puas hati tu. Dia duk terbiasa jual, terbiasa beli, terbiasa bayar. Bayar tu kita kata iyalah bayarlah apa pun, tapi stand kita, dasar kita ataupun akad kita, bayar atau akad hebah bimakna naqluliyat. Tu. Ataupun kita tak nak pakai naqluliyat, kena guna mazhab Syafi'i, mazhab lain. Tapi payahlah, baik kita stay mazhab kita. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, kucing, contoh yang ketujuh, binatang yang sah di akad jual beli, iaitu binatang ada manfaat. Seperti kucing jinak untuk menangkap tikus dan seumpamanya, dan beberapa contoh-contoh lain lah. Contoh yang sama dengan 7 contoh yang dia bagi tadi. Jawab dia, sahlah jual beli pada semuanya, semua 7 contoh yang dia bagi tadi. Binatang buas seperti singa, harimau, tu yang tak sah. Yang sah mana? Yang sahnya harimau bintan untuk perburuan. Yang keduanya gajah untuk kenderaan. Yang ketiganya beruk untuk memetik buah-buahan. Yang keempatnya lebah untuk madunya, manfaat madu. Yang kelima burung merak untuk hiburan. Yang keenam kucing jinak untuk menangkap tikus. Contoh tadi, sahlah jual beli pada semuanya itu, pada 6 contoh tadi. Kenapa? Kerana dia ada manfaat pada syarak, bukan manfaat pada kita. Ini syarak yang beri ataupun yang menghukumkan manfaat. Habis. Settle. Perenggan seterusnya nak bincang apa dia? Nak bincang benda yang tidak ada nilai. Sebab tu penting ni kita bagi yang kita tulis di papitan tadi, yang di whiteboard tadi, iaitu kena tahu makna harta dan kena tahu kriteria yang diklasifikasikan harta. Apa kriteria dia? Yang pertamanya boleh milik, yang keduanya ada nilai. Dan sebab, kena ingat sebab yang tidak ada nilai. Tu. Kalau benda tidak ada nilai, sebab yang tidak ada nilai, maksudnya ada barang yang tidak ada nilai di sisi syarak. Pertamanya apa? Manfaat. Barang yang tidak ada manfaat, tidak ada nilai. Yang keduanya, benda bahaya, tidak ada nilai. Yang ketiganya ialah benda sedikit, tidak ada nilai. Ini dia sebut benda yang tidak ada nilai. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, tiada sah jual beli barang yang tiada berguna dengan sebab sedikit. Barang yang tidak ada manfaat dengan sebab sedikit. Bahasa spesifiknya, barang ini barang yang tidak ada nilai dengan sebab sedikit. Tidak ada nilai dengan sebab tidak ada manfaat, tidak ada nilai dengan sebab bahaya, tidak ada nilai dengan sebab sedikit. Itu 3 benda. Tiada berguna dengan sebab sedikitnya, seperti 2-3 biji gandum. Biji gandum ni kan biji. Kita hari ni yang diproses sampai kat kita ni, gandum yang telah diproses. Sebab tu jangan makan gandum banyak.
Dia panggil gandum sampai kat kita ni gandum putih yang telah diproses. Dia punya kualiti dianya kualiti rendah. Adapun Nabi yang Nabi makan apa dia? Nabi makanlah gandum yang belum diproses. Kalau kita hari ni beras lah. Beras tu yang tak diproses. Beras asal. Orang dulu makan beras, dia tanam padi. Kemudian padi tu dia proses sendiri. Keluarnya beras tu, dia proses sendiri. Orang dulu cara manual. Dia hirit cara manual. Keluarnya. Nak asingkan di antara beras dengan padi tu. Beras dengan atah tu. Jadi hari ni, teknologi moden hari ni, proses pengasingan di antara padi dengan beras tu. Dan adanya beras tu, kita panggil beras putih. Kenapa? Kerana dia melalui proses pemutihan. Itu dia tak nak. Nabi makan ni apa dia? Gandum yang kualiti tinggi. Gandum yang tidak diproses. Gandum yang peran. Bukan gandum putih yang diproses itu tak. Itu nutrisinya rendah. Sebab tu Nabi pilih karbohidrat yang kompleks. Nama dia ialah gandum peran. Kalau kita hari ni pula beras, pilih beras yang kualiti yang cantik, beras apa? Beras peran. Kita tak nak yang putih. Kenapa? Kerana proses dia tu bahaya. Dia jadi tinggi gula. Dia panggil dalam ilmu pemakanan dia panggil gula tak manis yang bahaya. Gula yang tak manis yang berbahaya. Gula manis. Gula ni ada beberapa jenis. Pertama gula manis. Gula manis yang kita kenal. Gula putih tu. Itu kita kenal. Itu gula manis. Ada gula yang kedua. Gula juga. Diklasifikasi gula. Dianggap sebagai racun dalam badan kita. Apa dia? Yang kita tak perasan. Yang kita duk makan hari-hari. Iaitu gula dalam nasi putih. Ataupun gula dalam tepung yang diproses. Tepung putih. Dia panggil gula dalam karbohidrat simple. Itu gula yang orang tak perasan. Dia panggil apa? Dia panggil gula yang tak manis yang bahaya. Itu Nabi dia tak makan. Sebab tu Nabi ni pemakanan dia adalah pemakanan yang tayyib, yang terbaik dari segi nutrisinya. Dua tiga biji gandum. Ni gandum ni dia biji lah. Gandum yang asal ni, gandum yang belum diproses. Ni gandum biji. Gandum yang tak masuk proses lagi. Yang hari ni tu dah putih tu diproses lah sampai kat kita Malaysia ni. Kita ni tak ada pokok gandum. Dia di negara Arab dia ada pokok gandum lah. Negara Arab ada pokok gandum. Macam kita hari ni pokok padi. Kalau di negara Arab, di Syria, di Mekah, di Mesir, dia ada ladang gandum. Dah alih dah Malaysia, pergi tambah ilmu pula di sana. Di Syria ke, ataupun di Mesir ke, di Mekah. Pergi tengok ladang gandum sana. Tok Guru duk buat ladang gandum. Tok Guru saya cerita, kawan dia pergi belajar di negara Arab. Pergi belajar di kampung. Cari guru di kampung. Di sana, ada guru macam kita di Malaysia juga. Guru syekh-syekh tua yang berada di kampung, tak buka institusi pun, tak belajar di universiti, dia bukan pensyarah di jamiah, di universiti, bukan. Macam kita lah. Dia ni belajar mengajar di rumah. Ada di Mekah. Masuk kampung, di Syria ada. Apa kerja tu syekh-syekh ni? Kerja dia adalah buat ladang gandum. Ladang gandum besar. Kalau kita padi lah. Kalau kita padi. Jadi ladang gandum ni banyak tanah-tanah milik tunggu ni, milik syekh ni. Pagi ladang. Petang baru mengajar. Malam mengajar kitab. Jadi budaya sebenarnya, budaya Tok Guru kita pun lebih kurang sama juga dengan syekh-syekh di Arab. Guru kita tak ada ladang gandum, tapi ada ladang. Orang panggil apa? Ladang getah, ladang padi. Sawah padi. Kalau kita di Malaysia sawah padi lah. Di sana gandum. Sama juga India. Ada kawan saya juga, dia pergi India, pergi ziarah India dan pergi ziarah di pondok. Di sana ni dipanggil Maulana ni duduk di pondok-pondok India. Dia kata pondok di India ni besar-besar satu hal, yang kedua pula pelajar ramai,
Yang ketiga, dana dia power. Dana dia. Tanya Maulana ni macam mana Maulana create dana. Dia kata pondok kami ni cara dia salah satunya lah ladan. Pondok mempunyai ladan gandum. Kalau kita kat pondok mempunyai ladan kelapa sawit, pondok kita punya ladan getah, pondok kita punya ladan padi, apa panggil sawah padi. Maka ladan gandum itu ada yang dibuat oleh pelajar dia. Pelajar praktikal buat ladan sendiri, ladan gandum yang pondok punya. Buat sendiri. Hasil dia jual, dapat pada pondok. Pelajar pun dapat duit, pondok pun dapat duit. Itu cara di sana. Dia orang hasilkan aset untuk institusi pendidikan. Sebab tu pendidikan di sana dia tanpa bayaran. Di India tak berbayar, di Mesir tak berbayar. Baik. 3 biji gandum tak sah dijual beli. Kenapa? Kerana dianggap benda tidak ada nilai, sedikit. Tak boleh jual beli. Tapi hebah boleh tak? Putra, boleh tak hebah? Jual beli tak boleh. 2 biji gandum tak boleh dijual beli. Lepas tu kita nak juga, nak test dulu. Contohlah kita pergi pasar malam. Kita pergi pasar malam, kita tak ada gandum, kita tak ada barley. Kita ada buah anggur. Contohlah anggur halus je anggur tu. Besar-besar penumbuk tu tak apalah sebiji. Bolehlah beli. Kita nak test dulu. Anggur manis nak beli, tak manis tak jadi beli. Nak test tu boleh test tak minta izin ke ataupun kita nak kena minta izin? Amal. Boleh pakai sapu macam tu. Pergi pasar malam. Anggur ni sedap ke tak, manis ke tak, try dulu. Teru. Main belasah macam tu je. Ambil, ngap. Oh, masam. Pergi kedai lain pula. Oh, sedap dia buat. Main rembak angguran. Haram tu kerja tu, pencuri. Tu dia panggil pencuri tu. Perampok masuk pasar malam. Tengok muka je dah ni Tok Lebay perampok. Rompok lah tu, rampah milik orang. Pergi try lah. Tu huduh sangat. Kalau kita pakai serban, jangan buat kerja macam tu. Dah lah pakai serban. Pakai jubah pula tu, pergi duk curi. Duk rembat harta orang. Tak boleh. Dia walaupun dia senyap tak cakap apa, kita makan tu haram. Kena, sebab muamalah ataupun dalam sistem harta orang, dalam sistem muamalah, pengurusan harta orang sangat rigid. Dia kena minta izin. Tak boleh kita guna tanpa izin. Tak boleh guna selipar orang tak minta izin. Guna dulu baru minta izin, haram, termasuk curi. Tak boleh guna harta orang. Tak kisahlah selipar ke, baju dia ke, kain tawa ke, sabun dia rembak, sabun kawan rembak dalam bilik mandi, ubat gigi kawan rembak dalam bilik mandi. Tak beritahu pun. Itu tak boleh, haram. Kerana harta orang tak boleh andai. Kalau aku minta, confirm dia bagi. Tak boleh andai. Kena minta dulu. Baru kita guna. Tak boleh. Memang dia beri kalau aku minta. Ya. Kena minta dulu. Tak boleh rembak dulu baru minta. Amar, aku sapu buat gigi kau. Aku tak bagi. Haram. Dia bagi pun haram. Kena minta dulu. Cuma dia bagi dulu tu ada perbahasan lain lah. Tapi secara umumnya kena minta terlebih dahulu baru guna harta orang. Jangan bermudah-mudah. Apabila kita bermula daripada kita berada di sekolah lagi, kita keluar dalam kehidupan sebenar juga sama. Kita akan bermudah dengan harta orang. Nak guna selipar orang kita sapu, nak guna kain orang kita ambil, nak guna nak parking tempat orang pun kita parking je. Tak boleh. Kalau harta milik orang nak parking kena minta izin. Baik, habis. Satu contoh tak sah. Tiada sah jual barang yang tidak ada nilai dengan sebab sedikit, seperti 2-3 biji gandum atau 2-3 biji anggur. Tak sah 2-3 biji anggur. Jangan kata sebiji, 2 biji ke 3 biji, tak sah. Dan lain-lainnya daripada benda yang tiada nilai pada ghalib. Dia bagi 2 contoh sahaja. Contoh anggur dan contoh gandum. Lain pun samalah. Kalau kita nak beli benda-benda lain, sama saja. Nak beli barley, nak beli beras sedikit saja, tak boleh. Kena minta. Saya nak try, boleh tak pakcik? Anggur ni mana ke tak? Saya nak try. Boleh tak bagi kat saya? Boleh. Kenapa? Kerana benda yang tidak ada nilai tidak sah diangkat jual beli, tetapi sah dihebah. Kita minta suruh dia hebah. Minta free itu maksudnya minta dia hebah pada kita. Kalau dia kata tak apalah,
Pak cik bagi. Maksudnya pak cik bagi heboh. Sah. Baik. Dari itu, tiada wajib diganti jika dibinasakan sekalipun haram dirampas. Cuma dia ada kesan dia. Haram kita tak sah jual beli, tapi kita ambil haram juga. Termasuk kita curi ataupun kita rampas. Cuma haram tu jika dibinasakan. Tiada wajib diganti, didoman sedikit tu. Kita makan sedikit tu haram. Tapi kalau dia minta supaya kita doman, kita ganti, itu tak wajib. Jika dibinasakan sekalipun haram dirampas, dan wajib dikembalikan kepada tuan. Tak wajib didoman kalau dia dah makan. Kalau belum lagi, maka wajib dikembalilah. Wajib dihantar balik. Kalau benda tu tak makan lagi, cuma dia ambil dulu. Benda sikit dia dah curi, dah ambil. Diguna, belum guna. Maka wajib hantar balik. Haram dia ambil, wajib hantar balik. Tapi kalau dia dah guna, tak wajib dhaman. Maksud dhaman ni tak wajib ganti rugi. Haram lah, semata-mata haram. Habis, lagi. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Ni last. Haram dan tidak sah menjual racun. Ingat dia punya perincian tadi. Tidak ada nilai dengan sebab sedikit, tidak ada nilai dengan sebab bahaya, tidak ada nilai dengan sebab sedikit, dan tidak ada nilai dengan sebab benda tu tidak ada manfaat. Baik, yang ni dia nak cerita benda tidak ada nilai dengan sebab bahaya. Haram dan tidak sah menjual racun. Racun yang boleh membunuh atau mencederakan, sama ada sedikit atau banyak racun tu. Ingat, racun ni bahaya. Ni kena faham ni. Sebab kalau tak faham ni, dia akan jadi isu umum. Dia kata tak sah jual racun. Lepas tu orang duk beli racun rumput tu. Kan? Racun serangga, racun tikus, racun semut, racun tikus. Lepas tu pula racun rumput, racun lalan, racun pokok pun ada hari ni. Pokok buluh ke pokok apa, pokok kelapa sawit pun ada racun sekarang ni. Orang tak ada tebam dah. Tak sah jual beli. Ini umum. Apa maksud di sini? Dhabit dia, racun yang boleh membunuh ataupun mencederakan, sama ada sedikit atau banyak. Maksudnya racun yang boleh membunuh manusia. Bukan racun yang boleh membunuh pokok-pokok kayu. Bukan racun yang boleh membunuh binatang. Dia nak di sini ialah racun yang berbahaya kepada manusia. Sama ada sedikit ataupun banyak. Tetapi jika banyak boleh mendatangkan bahaya dan sedikit tidak membahayakan dan ada gunanya, nescaya harus dijual. Dalam kurungan, penulis, saya rasa racun untuk membunuh serangga atau membunuh lalan tak ada jalan dikatakan tak sah dan haram dijual. Mungkin maksud ulama fiqh mengatakan haram dan tak sah itu pada racun untuk membunuh manusia. Atau binatang yang tidak berdosa. Tu maksud di sininya. Tu saya rasa tu. Dia ni ihtimal dia lah. Maksudnya dia, apa panggil apa, tawaduk dia lah. Dia kata saya rasa ni patutnya bukan boleh main rasa-rasa hukum ni. Kena confident lah hukum ni. Ni duk main andai. Saya rasa ini racun. Ini bahasa dia. Bahasa penulis. Jadi kita jangan kata apa penulis ni main andai-andai, main rasa-rasa ni. Dia sebenarnya hukum syarak ni kena fakta. Benda tu tetap dah. Ini cara tawaduk penulis. Baik. Jadi racun dimaksud yang kata tak sah jual beli ni ialah racun yang benda berbahaya kepada manusia, bukan racun untuk tumbuh-tumbuhan dan juga bukan racun untuk binatang yang berbisa. Binatang yang tidak berbahaya, binatang tidak berdosa. Habis last sekali, qala al-musannif rahimahullahu taala. Ya. Tapi apabila binatang buah yang lalu kat situ mati. Okey. Baik. Sebab tu kita binatang, ada binatang yang tidak dibenarkan untuk kita bunuh dia. Maka haram kita racun dia. Cuma kita racun ni benda lain, tapi bukan panggil apa?
dipanggil bukan tujuan kita untuk racun dia. Kita bukan sengaja pun. Kalau kita sengaja memang haram lah. Jadi kita ni memang racun tu, racun orang panggil apa? Racun pokok kayu. Ataupun contohlah, kita nak racun binatang yang boleh diracun. Maksudnya boleh dibunuh. Boleh dibunuh. Binatang yang boleh dibunuh. Binatang yang sunat dibunuh. Tikus boleh dibunuh. Tikus termasuk sunat dibunuh. Cuma cara bunuh dia tau. Ada cara dia. Cara dia, kita buat... Cara dia, kita buat dia ni benda, perbuatan yang paling cepat dia mati. Bagi racun yang cepat mati. Tiba-tiba kita bagi racun, yang datang makan adalah kucing. Haram tak kita? Tak haram sekiranya kita memang kita dah buat cantik dah. Kita letak tempat tu bukan tempat yang orang panggil, kalau careless kita haram juga. Maksud careless ni, tempat tu kita letak memang tempat yang terbuka. Maksud terbuka ni, tempat yang kucing duk parking kat situ. Tak boleh. Itu memang seolah-olah orang panggil apa? Kita terdedah membunuh dia secara orang panggil tak sengaja. Memanglah kira sengaja lah tu. Kenapa sengaja? Kerana benda tu memang tempat dia main. Tempat kucing duk main. Kita pergi letak racun tikus. Tak boleh. Kena elak daripada tempat tu. Tapi kalau dah kita ni tempat tu memang tempat orang panggil apa? Tikus lah. Cuma kucing. Dia pun pergi juga. Tu bukan kelah kita lah. Habis. Last sekali. Sebelum kita break untuk solat zuhur. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Kita beri awal sikit sebab dia sebelum zuhur tu kita ada orang panggil apa? Ada jamuan, ringkas kan. Jamuan minum air sikit, air ni air putih je lah. Sebelum kita Jumaat. Baik, demikian juga haram dan tidak sah jual beli alat-alat muzik. Tak sah jual beli alat muzik. Duk beli lah ni. Duk beli gitar, beli seruling, beli piano. Berapa harga gitar ni? 2,000. Saya nak jual. Berapa harga gitar ni? 200 je. Murah je. Ambil 200. Murah je. Tak sah. Ingat, kesan tak sah. Hari ni. Sebab tu kita ulang banyak kesan ni. Sebab untuk masyarakat kembali alert dengan kesan dia. Sebab orang ini bayar, dia tak rasa benda tu besar. Kesan besar. Dia tak nampak. Kesan tak sah bayar. Lepas tu kena ulang benda ni supaya mindar separuh sedar ataupun mindar, orang panggil apa? Mindar bawah sedar manusia tu dia boleh terima. Apabila dia terima tu baru dia action. Kalau dia dengar tanpa mindar dia berfungsi, mindar separuh sedar dia berfungsi, dia tak ada action. Dia dengar, dia buat balik. Dia dengar, dia buat balik. Sebab dia tak nampak kesan tak sah tu. Kesan tak sah ni, dia selalu kita sebut, pertamanya haram, yang keduanya tidak dibenarkan milik, yang ketiganya tidak dibenarkan tasarruf guna. Tengok kesan dia besar. Haram satu, yang kedua bukan semata-mata haram, tak ada apa, tak dibenarkan milik. Tak boleh kita nak milik barang yang tak sah di akad jual walaupun kita bayar. Bukan soal bayar, orang ini apabila bayar dia bagi dia dah okey. Tak okey lagi sebab syarak tak iktiraf bayaran kita. Pertukaran kita bayar ambil barang itu syarak tak benarkan. Pertukaran macam tu. Walaupun kita bayar duit. Kena bayar ikut syarak. Kerana harta itu milik Allah Ta'ala. Milik syarak. Duit itu sebenarnya Allah Ta'ala bagi rezeki pada kita. Maka pertukaran rezeki itu mesti ikut prosedur. Apabila kita tukar barang dan kita bayar, tapi syarak tak benarkan, syarak kata ini tak sah jual beli, maka kesan dia haram pertukaran tersebut. Yang keduanya apa dia? Kesan dia tak dibenarkan milik. Tak boleh milik. Yang ketiga, apabila benda tu tak boleh milik, ingat, kesan dia tak boleh tasarruf, tak boleh guna. Guna tak boleh. Nak makan tak boleh, nak pakai tak boleh, nak bagi hadiah ke orang tak boleh, nak jual balik pun tak boleh. Tu dia panggil tak boleh nak tasarruf, tak boleh nak urus benda tu. Lepas tu nak buat macam mana? Kena hantar balik. Asal dia kena hantar balik. Kena hantar balik.
Nak hantar balik macam mana? Dah tak tahu dah penjual duduk kat mana. Ada satu cara dalam mazhab Syafi'i. Satu cara dia, iaitu kena niat permilik barang tersebut. Dah tak jadi milik kita sebab tak sah. Kena niat permilik barang tersebut, baru jadi milik kita. Sebab tuan dah tak jumpa dah. Penjual dah tak jumpa dah. Patutnya hantar barang dan ambil duit balik. Dan kena angkat lain. Nak pastikan transaksi itu sah. Habis. Demikian juga haram dan tidak sah. Tu. Apa dia tidak sah tu? Jual beli alat-alat muzik yang diharamkan. Seperti gitar, piano, serulin, gendan yang ada dua. Tu khilaf lah. Gendan yang ada dua muka tu khilaf. Yang tidak ada khilafnya ialah satu je, kompan. Kalau gendam yang ada dua paluan, tepat palu, itu ada khilaf. Ada ulama kata gendan yang ada satu palu tak menjadi haram, sebab dia sama dengan kompan. Kalau gendan yang ada dua palu, macam gendan silat ada dua palu tu kan, kiri kanan pun boleh di palu, maka itu ada ulama kata haram, ada setengah ulama kata tak haram juga, kerana dia termasuk orang panggil apa? Paluan. Tapi yang paling yang tidak ada khilafnya ialah gendan. Apa ni? Kompan. Itu je. Mudah nak selamatnya kompan je lah. Nak warak, kompan je. Lain semua tak boleh. Dan buku-buku. Ada juga yang tidak sah jual beli. Iaitu buku yang tidak ada manfaat. Dan buku-buku yang mengandungi pengetahuan yang haram. Termasuk buku yang tidak ada manfaat. Pengetahuan yang haram. Termasuklah buku-buku yang dalam tu ditulis perkara-perkara yang haram. Apa dia? Banyaklah contoh perkara haram ni. Bukan buku lucah je. Tak ada nampak haram ni. Oh, buku lucah, buku seks haram, tak sah jual beli. Walaupun buku agama, tapi ajarannya ajaran haram, tak boleh. Buku agama, buku yang ajaran sesat, tak boleh. Contoh apa? Contoh kita beli buku yang mengandungi ajaran Syiah. Buku Syiah lah, tak sah jual beli. Buku Syiah tak sah jual beli. Buku yang ada kandungan-kandungan, walaupun buku tu akidah ahli sunnah, tapi kita tengok bukan ahli sunnah rupanya. Dia tulis je akidah ahli sunnah, tetapi akidah dalam tu akidah yang rosak. Tak boleh, tak sah jual beli tu. Kerana ilmu yang tidak ada manfaat. Sebab tu setengah dalam kitab, lupa dah nama dia, ada dalam Dhabit. Iman apa tak lupa. Lagi dahsyat dia sebut. Yang tak boleh, kitab-kitab yang tak boleh dijual beli ni bukan kata kitab Syiah, bukan saja apa nama ni, kitab yang apa? Kitab yang akidah-akidah yang menyeleweng, bukan disebut direct, iaitu kitab-kitab Wahabi pun tak sah dijual beli. Tu. Akidah Wahabi pun tak sah dijual beli. Tak ingat. Ada dalam topik saya masa belajar dulu. Dia punya nama Syekh, nama pengarang saya lupa dah. Habis. Dan seterusnya muka surat ke-10 masuk tajuk baru. InsyaAllah kita break dulu. Break kita break dulu tak? Sebab tajuk baru. Nanti kita mulakan panjang pula. Baik tak? Nombor 3. Tajuk kita ni nombor 3. Ataupun ciri ataupun syarat sah yang ketiga. Barang macam mana kita boleh jual? 2 dah kita belajar. Barang suci boleh dijual beli. Barang yang ada manfaat boleh dijual beli. Apa dia manfaat kita dah detailkan. Barang yang manfaat kita dah. Yang ketiga pula, barang yang boleh diserah kepada penjual. Dan boleh diserah duit kepada pembeli. Ya. Kalau nak katakan barang muzik, kira tak sah jual beli. Tapi kita ada Menteri Agama. Kenapa kita masih membenarkan penjualan? Itulah sepatutnya dia kena klasifikasikan jenis-jenis barang. Sebab kita dalam sistem muamalat sekarang ni yang jadi isunya di pekat negara kita, dia tidak tidak memartabatkan secara detail berkaitan dengan muamalat.
Dia kata Muhammad lah, ibadat pun sama. Sepatutnya di peringkat dia, kalau nak betul-betul masyarakat ni berubah, dia kena di peringkat atasan. Di peringkat negara, paksa masyarakat lepas daripada ilmu fardu ain. Kena dia orang buat. Tapi dia orang pun seolah-olah benda tu macam biasa je. Asalkan ada buat masjid, asalkan masjid tu imarah, dia orang tak tengok modul-modul di masjid. Patutnya ini tanggungjawab orang atasan. Kena berasa berat untuk mendidik rakyat ni. Orang panggil apa? Didik rakyat supaya lepas tanggungjawab fardu ain. Sebab salah satu daripada bidang mereka, tugas kepimpinan, untuk pastikan rakyat ini bebas daripada jahil fardu ain. Jadi isu sebab tu apabila ibadat pun tak dibesarkan, maksudnya tak tengok pun sukatan yang diajar di masjid, asalkan masjid tu imarah sahaja. Patut dia kena beratkan. Setiap masjid wajib ajar akidah. Setiap masjid wajib ajar ibadat. Wajib ajar muamalah. Muamalah pula mazhab Syafi'i dulu. Ni hari ni asalkan ada masjid, asalkan masjid tu galakkan ada kuliah. Galakkan saja. Bukan wajib. Patut bukan galak, kena wajib. Kena paksa rakyat. Kerana dia ada kuasa macam kita lah, boleh paksa anak kita. Kena paksa anak kita. Kalau bapak boleh paksa anak, maka pemimpin boleh paksa rakyat untuk belajar ilmu yang bagi tak lepas. Ilmu apa? Ilmu wajib. Jadi isu kat situlah. Walaupun naik menteri apa pun, tapi lebih kurang sama saja. Wallahu a'lam.